Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan, diberi ruang pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita sama-sama berada dalam ruangan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pejam celik kita dah berada pada fasa kedua lah Ramadan. Dah masuk ke 10 malam kedua ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesihatan berpanjangan, berikan kita kekuatan untuk kita meneruskan ibadah kita di Ramadan ini insya-Allah. Baik, topik kita pada pagi ini kita akan bicarakan tentang padang mahsyar. Yang mana tempat kita dikumpulkan semua, tempat di mana kita satu ketika kita telah berada di alam dunia, kita masuk alam kubur, berehatlah seketika. Walaupun tak berehat sebenarnya. Berehat itu merujuk kepada orang beriman, dia akan berehat dalam alam kubur. Tapi bagi orang yang membuat dosa di atas dunia ini, dia tak ada istilah rehat dalam kubur. Dia akan diazab dalam kubur, sementara dibangkitkan di padang mahsyar. Dibangkitkan menuju kepada mahsyar. Maka bila mana kita sebut pada mahsyar ini satu tempat berkumpulnya semua manusia. Daripada zaman Adam AS sampailah kepada manusia terakhir yang dimatikan nanti. Yang mana ketika itulah kita akan berkumpul, dibangkitkan dan kita akan diperlihatkanlah dengan semua manusia-manusia yang telah meninggal dunia. Yang mana ketika itu adanya para anbiya, ketika itulah adanya para nenek moyang kita, semua dibangkitkan. Yang dah meninggal lama-lama, semua akan dibangkitkan. Maka di situlah tempat berkumpulnya semua untuk diperhitungkan setiap amalan yang kita buat atas dunia ini. Kita ni semua akan mati. Tak ada istilah kata orang muda lambat lagi mati, tak. Muda ke tua ke semua akan mati. Sebagaimana semalam, di kawasan saya tu, kebiasaan umur seorang warga emas menunggu saat-saat meninggal dunia. Tetapi anak pergi dulu. Betapa sedihnya seorang bapa yang mengharapkan anak yang akan membantu di hujung-hujung usia, tapi akhirnya ayah membantu anak menyelesaikan urusan pengebumian. Kerana anak meninggal dulu dalam usia 40 lebih. Dia katakan mati itu bukan ikut umur muda tua atau tidak. Dia ikut bahawa ditakdirkan meninggal ketika itu, maka sampai ajalnya. Baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 16 yang bermaksud kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Kita ni dah mati akan dibangkitkan semula. Kita mati semua nanti akan dibangkitkan semula sebagaimana sabda baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur. Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat dan dibenarkan memberi syafaat. Baginda Nabi SAW ni, tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian, bangkit di hari kiamat dan ketika itu menjadi orang pertama dibangkitkan dan ketika itulah yang akan beri syafaat kepada umat baginda. Maka kita untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Teman-teman bulan Ramadan ini kita berselawat, tarawih itu kita berselawat. Maka perbanyakkanlah selawat. Dengan berselawat itulah maka baginda Nabi SAW mengetahui bahawa kita ni umat baginda dan mudah untuk baginda Nabi SAW beri syafaat kepada kita kelak, insyaAllah. Baik. Maka keadaan-keadaan ini kita boleh rujuk bagaimana situasi-situasi pada mahsyar ni. Kan kita pernah dengarkan pada mahsyar ni matahari dekat di atas kepala kita. Bagaimana keadaan matahari dekat di atas kepala kita itu. Jadi keadaan tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, iaitu waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setelah itu datanglah tiap-tiap orang kepada mahsyar disertai dua malaikat yang menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Maksudnya bila mana manusia itu mati, dibangkitkan bersama-sama dengan malaikat akan jadi pengiring. Malaikat ni yang kita nampak, malaikat yang kita dengan nama tu saja. Bahkan malaikat ni cukup ramai.
yang malaikat yang kita ingat nama tu, Malik Ridwan, malaikat Israel, malaikat Mukanaki, itu malaikat-malaikat nama-nama. Dia punya ketua-ketua. Di bawah-bawah dia tu ramai malaikat. Yang mana bila kita meninggal nanti dibangkitkan, akan kita sampai kepada mahsyar dan akan diiringi oleh dua malaikat. Persoalan sebelum kita cerita lanjut tentang pada mahsyar ni, adakah malaikat ni juga dimatikan? Kan semua atas dunia ni akan dimatikan. So, adakah malaikat juga dimatikan? Ya, malaikat juga dimatikan. Kerana semua di atas dunia ni akan musnah. Semua di atas dunia ni akan musnah dan tiada pun dia akan meninggal. Tiada pun akan stay ke atas dunia ini. Sebagaimana yang Allah kata, Nabi SAW sebut kepada kita, iaitu inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una at-ta'is sama' wa haqqa laha an tati'a ma fiha mawdi'un arba'i asaba'i la wa malakun wadi'un jabhatuhu sajidan lillah. Ya, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada suatu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Maksud malaikat bersujud kepada Allah. Malaikat ni kan dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kematian malaikat sebagaimana Allah bagi tahu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Iaitu segala yang ada di bumi akan binasa. Dan akalkanlah zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Maka malaikat juga akan mati. Jadi, bila mana kita melihat kepada hadis, pada ayat ini, Imam Ibn Katsir dalam menjelaskan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan bahawa seluruh penghuni bumi akan pergi dan mati secara keseluruhannya. Demikian jugalah halnya dengan penghuni langit, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Dr. Wahbah Zuhaili mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Munir. Syekh kata bahawa semua yang ada di bumi, dari manusia hingga semua makhluk yang hidup, begitu juga penduduk langit akan mati. Seluruhnya akan binasa. Fana ni hancur, habis binasa. Kehidupan mereka akan berakhir. Tiada kekal kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memiliki keagungan dan kebesaran. Maka Imam Al-Qurtubi pula menjelaskan bahawa ayat ini sebagaimana Ibn Abbas bagi tahu, lamma nazalat hadhihi al-ayatul qalat al-malaikah halaka ahlul ardi fa anzalallahu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhahu fa ayqanatil malaikatu bil halaki. Maksud tatkala turunnya ayat tu iaitu Allah kata kullu man 'alaiha fan, malaikat berkata binasalah penduduk bumi, lalu turunlah ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu, maka malaikat pun yakin dan sedar bahawa mereka juga fana dan akan binasa. Maka malaikat juga akan binasa. Yang dibangkitkan nanti, manusia dan juga malaikat akan dibangkitkan nanti. Maka, bila dijelaskan di sini, bila mana tiupan sangkala berlaku. Tiupan sangkala berlaku, iaitu sebagaimana yang Allah bagi tahu, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan yang kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maka Allah ada hak. Hak Allah itu nak tentukan siapa yang bila mana tiupan sangkala itu yang belum lagi meninggal dunia. Maka bila mana meninggal keseluruhannya, maka di sinilah dikatakan bahawa baki ruh-ruh makhluk digenggam sehinggalah makhluk yang mati paling akhir adalah malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawa dan malaikat mautlah merupakan makhluk yang terakhir mati sekali. Mati sekali. Ya. Dan tinggallah Rabb yang hidup lil hayy, lagi maha berdiri al-qayyum, yang maha awal juga maha kekal pada akhir selama-lamanya. Maka di sini kita faham bahawa malaikat juga akan musnah sebagaimana manusia dan akan dibangkitkan, dan yang terakhir sekali dimatikan adalah malaikat maut. Malaikat maut kan mencabut nyawa. Maka malaikat maut akan yang terakhir sekali dimatikan. Okey, baik.
Maka diceritakan di sini keadaan di pada mahsyar itu bila mana manusia semua telah dimatikan dan dibangkitkan. Malaikat juga dimatikan dan dibangkitkan. Okay? Maka di situlah dikhabarkan kepada kita sebagaimana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra'u ka qursati naqin. Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat atas bumi tanah yang putih kemerahan seperti adunan roti yang bersih. Kita roti pagi kan. Tapi nak gambarkan bahawa Nabi nak buat perumpamaan supaya kita faham. Sebab kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam Quran pun sama dia ada penggunaan tashbih dan sebagainya, perumpamaan dan sebagainya supaya mudah untuk kita memahami. Jadi bila digambarkan manusia ni akan bangkit daripada kubur, dan berada di pada mahsyar. Jadi pertama sekali diceritakan keadaan pada mahsyar tu. Macam mana pada mahsyar tu? Pada mahsyar ni tempat yang dataran luas. Tak adanya pokok kayu di situ. Tak adanya gunung ganan di situ. Tak adanya jurang di situ. Tak adanya kata lekuk-lekuk yang boleh kita duduk untuk berteduh di situ. Dan digambarkan tanah di situ dalam keadaan putih kemerah-merahan. Seperti adunan roti yang bersih. Nak buat roti kan, nak buat roti boleh adun-adun yang mana roti tu dah cantik. Dah kata kita dah sebati, begitulah keadaannya putih kemerahan, cantik, bersih, tanpa ada sebarang bentuk kotoran di atas itu. Di situlah tempat manusia akan berkumpul keseluruhannya. Daripada kita ni, daripada Adam AS sampai kepada manusia terakhir nanti dimatikan, maka di situ semua manusia dikumpulkan berjuta-juta, tak tahulah bilangan berapa akan dikumpulkan di padang mahsyar. Cukup ramai. Cukup ramai. Baik. Bila mana dibangkitkan, maka Syekh Fauzan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan seluruh manusia. Setelah mereka bangkit daripada kuburnya, mereka akan berjalan kepada mahsyar, sebuah tempat di mana Allah akan kumpulkan makhluk yang pertama sehingga yang terakhir. Mahsyar adalah sebuah tempat yang rata. Tempat yang rata. Dia tak ada tempat lekuk-lekuk, tempat yang rata. Tidak ada tempat yang tinggi sama level. Pertama. Tidak pula ada gunung mahumpu bukit. Tak adalah bujur-bujur bukit pun tak ada. Tempat yang rata semua makhluk akan berkumpul di sana. Ini apa yang Syekh Fauzan mengatakan tentang keadaan pada mahsyar. Maka bila mana keadaan begitu, maka bermulalah gambaran seterusnya. Kita tahu dah gambaran pada mahsyar ini tempat yang bersih kosong. Kemudian digambarkan jarak matahari dengan kepala kita. Berapa jauh jarak matahari? Maka matahari akan didekatkan kepada makhluk sehinggalah memberikan kita ni keadaan ketidakselesaan. Dan menakutkan, memberatkan. Kita ni hari ni Allah uji di beberapa tempat di Malaysia ni panas. Sampaikan air telaga pun kering. Nak katakan ini disebabkan oleh keadaan matahari yang menyinar kepanasannya sampailah keadaan hujan tidak turun dan air semakin lama semakin mengering disebabkan penjajatan. Kita tengok nanti. Itulah di antara peristiwa yang amat dahsyat di padang mahsyar. Pertama sekali kita sampai di keadaan putih bersih. Kalau kita berada pada Arafah tu kan, pada Arafah tu ramai orang, tetapi adanya kemah-kemah, adanya gunung ganang, ada pokok-pokok. Sekarang banyak pokok lah pada Arafah tu tanam. Okay? Itu pada Arafah, tapi pada mahsyar tak ada. Putih bersih. Dan di situ digambarkan matahari sangat-sangat dekat di atas kepala kita. Maka bila matahari ni panas, macam kita lah, bila kita panas, apa keluar daripada badan kita? Keluarnya peluh daripada badan kita. Keluarnya peluh daripada badan kita. Cuma bila mana kalau kita berada di tempat-tempat yang musim panas, bukan yang macam tempat kita ni, tempat yang kata panas lembap. Jadi kita akan berpeluh dengan banyak. Tapi bila mana kita berada di tempat-tempat contoh macam kita pergi Mekah dan sebagainya, di panas kering. Panas kering ni kita tak melihat peluh itu membasahi baju kita. Dia keluar, dia kering. Dia keluar, dia kering. Sebab itulah kita kalau macam ibu-ibu yang pergi Mekah kan, kita peluh tak berbau, baju kita ni tak berbau busuk. Sebab peluh tu tak serap ke dalam baju kita, pakaian kita. Jadi kita sentiasa pakaian kita tidak berbau busuk lah. Tapi kalau kita berada di Malaysia, kalau pakaian kita sebagaimana kita pakai di sana tak bau sebagainya, memang bau agak busuk lah. Okay, baik. Maka keluarlah keringat, keluarlah peluh-peluh yang banyak yang menggambarkan
dosa-dosa manusia itu. Berbanyak dosa itu akan digambarkan melalui keringat yang dikeluarkan. Peluh banyak mana, itu yang menggambarkan dosa-dosa manusia di atas dunia. Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Sulaim bin Amir, daripada Miqdad bin Amir bin Aswad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdarin milin." Qala Salim bin Amir, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil maili am أما فسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق ومنهم من يكون إلى الكعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقوه ومنهم من هلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه." Hadis ini menjelaskan kepada kita iaitu pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk sehingga tinggal sejauh 1 mil. 1 mil. Maka Sulaim bin Amir berkata, "Demi Allah aku tidak tahu apa dimaksud dengan 1 mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?" Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan berada dalam peluh mengikut tahap amalan mereka, ada di antaranya berpeluh sehingga ke tumit. Kemudian ada di antara juga yang berpeluh sehingga ke lutut. Ada juga yang berpeluhnya sehingga ke pinggang dan ada yang tenggelam dalam peluhnya. Al-Miqdad berkata lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan baginda ke mulutnya. Maka nak gambarkan pertamanya ada matahari, itu 1 mil. 1 mil ni kata Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Syarh Al-Kabir, 1 mil ini di sisi orang Arab iaitu sejauh mata memandang. Bila mana kita pandang tanah yang hujung sekali itu 1 mil. Contoh bila mana kita naik kereta, kita nampak macam bayang-bayang air atas jalan. Itu 1 mil. Kalau kita nak kereta jauh, saya lihat highway tu, hujung nampak macam ada air. Hujung pandangan mata kita ada air. Itu 1 mil. Itu pandangan dia lah. Okay. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Azhari dan orang terdahulu dalam bidang ini, jaraknya lebih dalam 3,000 hasta. Ataupun isi hadis kata 4,000 hasta. Nak ukur macam mana 4,000 hasta? 4,000 hasta berapa dia punya jarak dia tu? Kalau kita fikir bentuk kita ini, jarak dia tu jarak yang mana tidaklah terlampau jauh sangat dan tidak terlampau dekat sangat. Maka kalau kita katakan bilangan dia, contohlah kalau hasta kita cakap ni satu hasta ujungnya ni. Okey. Jadi kalaulah kita katakan 3,000 hasta. 3,000 hasta ini dia akan merujuk kepada bilangan yang dalam keadaan 1.3 km lebih kurang. Kalau tuan-tuan buka sekarang buka dalam Google tu, cuba type hasta ke kilometer. Jarak dia tu dia kena 1.3 km. So 1.4 km. Kalau 4,000 hasta mungkin lebih sikit lagi lah. Jadi gambarkan bahawa jarak itu di antara matahari dengan kepala kita ni 1.3 km. 1.3 km. 1 km lebih lah, tak jauh sangat. Maka jarak ni dekat. Bukan jarak jauh ni. 1 km ke atas ni. Nak gambarkan dekatnya jarak matahari kita. Cuma dikatakan jarak sejengkal ini, Allah Alam lah. Tapi gambaran daripada hadis ni, Nabi beritahu bahawa 1 mil. 1 mil jarak mata mandang kita kalau kita melihat daripada kita bawa kereta, 1 mil nampaklah sejauh mata memandang. Okey, baik. Maka Syekh Muhammad bin Salih mengatakan jarak 1 mil, baik 1 mil yang biasa ada 1 mil alat celak, semuanya dekat. Dan semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa, maka panasnya matahari di padang mahsyar. Panasnya matahari dunia itu di padang mahsyar. Padahal jarak antara kita dengan matahari sekarang ini sangat jauh. Berjuta-juta kilometer.
Maka bagaimana jika matahari tersebut 1 mil, 1 kilometer lah kita ambil jarak paling mudah 1 kilometer. Bagaimana kalaulah matahari itu jarak 1 kilometer, bagaimana keadaan kita? Sedangkan jarak matahari hari ni pun kita tak tahan. Hari ni kalau keadaan panas begini, kita dalam keadaan puasa ni, oi malahnya nak keluar rumah. Kalau ibu-ibu nak jemur kain pun, pagi-pagi jemur kain. Kalau tengah hari sikit, oi panas tak lah nak jemur kain tengah hari ni. Jadi nak katakan bahawa itu keadaan hari ini yang jarak matahari cukup jauh. Tapi bila mana di padang mahsyar, jarak matahari 1 mil iaitu 1.3 kilometer, itu jarak matahari daripada kepala kita. Nak gambarkan bahawa dekat sungguh matahari dengan kepala kita di padang mahsyar, menyebabkan banyak keringat kita keluar. Banyak peluh kita keluar. Okay? Baik. Kalau kita lihat kepada fakta sains lah. Fakta sains. Kalau fakta sains merujuk pada kita ni, suhu permukaan bumi ni dia bergantung kepada suhu keadaan kita ni. Kita punya keadaan kita ni, kita punya apa? Kita punya suhu bumi kita ni bergantung kepada keadaan permukaan bumi kita tu. Dan jarak kita dengan matahari itulah. Maka bila mana musim tersebut musim panas yang tak ada hujan, tanpa ada kata tak ada awan dan sebagainya, maka cepat kita punya penyejatan itu berlaku, menyebabkan airnya kurang di sini, rasa panas dan sebagainya lah. Okay. Baik, ada soalan kata pakai kitab apa? Okey. Di antara kitab-kitab yang dijelaskan di sini adalah kitab Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syara' Al-Kabir. Okey, ini antara kitab yang menjelaskan tentang apa maksud 1 mil tu. Okey, 1 mil tu. Dan 1 mil disebut dekat sini dalam 3,000 hasta. 3,000 hasta ataupun 4,000 hasta. Maka convert sendirilah. 3,000 hasta kepada 4,000 hasta tu kita convert sendiri. Maka dapatlah jawapan 1.3 kilometer. Itu convert sendirilah. Tapi yang dirujuk di sini rujuk pada kitab Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syara' Al-Kabir. Ataupun kalau ibu bayar nak dapatkan penjelasan, boleh merujuk kepada tulisan daripada Sahibul Fadilah Dr. Zulkifli bin Al-Bakri yang mana telah menulis berkaitan dengan keadaan matahari dan di pada mahsyar ini. Dia pun tulis benda yang samalah. Jadi boleh dapatkan maklumat-maklumat tambahan di situ. Okey, baik. Maka bila mana manusia ni tenggelam dalam peluh, bila mana matahari dekat dengan kita, maka peluh kita keluar, manusia akan tenggelam dalam peluh, dan keadaan peluh tersebut ada sebagaimana hadis Nabi beritahu tadi, ada yang peluh keluar itu dan kita berada dalam lautan peluh takat buku lali. Tengok pada amalan atas dunia dan di pada mahsyar pun Allah telah menampakkan, menzahirkan orang tu macam mana atas amalan atas dunia. Orang tu macam mana? Berdasarkan peluh sahaja. Okay, berdasarkan peluh sahaja. Pertama sekali kita lihat, bila mana peluh banyak keluar, berenang dalam peluh takat buku lali. Kemudian ada juga peluh di takat lutut. Ini bukan peluh saja, ini ramai ni. Ramai atas dekat pada mahsyar ni berada dalam keadaan lecaknya peluh. Matahari atas kepala, bawah ni ada air, bukan air laut, bukan air sungai, tak, air peluh. Air peluh takat buku lali. Kemudian ada air peluh takat lutut. Dan ada juga yang peluh sehingga pinggang. Dan ada manusia yang tenggelam dalam peluhnya. Nak gambarkan bahawa ketika itu keadaan manusia sangat memerlukan syafaat daripada Nabi SAW untuk menahan kepanasan daripada matahari. Okay? Baik. Maka baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yalhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka di bumi setinggi 70 hasta dan sehingga menenggelamkan mereka sampai ke telinga. Nak katakan sehingga 70 hasta. Malamai hasta. Tadi hasta 3,000 hasta tu. Kalau 70 hasta, berapa 70 hasta? Ni satu hasta, 70 hasta. Okey. Kalau 70 hasta, kalau kita convert kepada inci lah. Kepada inci, dia akan dalam 1.2 inci. Tinggi sangatlah. 1.2 inci 70 hasta ni. Okey. Lebih kurang kita punya itulah. Okey. Nak katakan bahawa kalau kita ni mengira kita punya kedudukan ni 70 hasta tu agak tinggi jugalah. Tetapi nak gambarkan itu takat-takat peluh yang boleh keluar daripada badan kita berdasarkan amalan-amalan yang
kita buat atas dunia. Okay? Jadi Nabi bagi tahu ini, manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka itu di bumi setinggi 70 hasta dan sehingga boleh menenggelamkan mereka sampai ke telinga. Pangkal telinga peluh ni. Berdasarkan amalan masing-masing. Imam Al-Qusailani menyatakan ketika masyarakat hadis ini bahawa isyarat sampai kedua telinga adalah menunjukkan tahap yang tertinggi sampainya air dan tidak menafikan bahawa air juga sampai pada tahap-tahap yang lain. Nak gambarkan bahawa air peluh itu sampai merujuk kepada amalan-amalan kita di atas dunia ini. Amalan kita banyak ke sikit ke, wallahualam, tak boleh kita nak menunjari kepada orang lain. Tak boleh nak kita judge pada pakaian. Oh, pakaian cantik tu, dia punya baju dia tu mahal tu, ibadah dia kuat tu. Tak boleh macam tu. Oh, dahi dia hitam belegam tu, banyak dia sujud pada Allah. Tak boleh kita nak nilai begitu. Kerana amalan itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lihat dengan berita orang tu meninggal keadaan yang cukup baik, tanpa ada masalah dan sebagainya, tanpa menunjuk-nunjuk. Dia kata dia ni ahli surau, ahli masjid, tapi tidaklah menjadi ke depan sangat, tapi dia selalu datang ibadah dia, dan mungkin sembahyang malamnya cukup banyak tanpa dikhabarkan kepada orang lain, maka mati cukup baik. Mati yang mudah sekali, dan ini merupakan antara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan bahawa dia merupakan ahli ibadah sesungguhnya di pada mahsyar nanti. Baik. Kemudian seperti di dalam hadis Uqabah bin Amir yang mana dia diriwayatkan sebagai mauquf bahawa dalam kalangan manusia ada air peluhnya sampai ke buku lali, ada juga peluhnya sampai ke pertengahan betis, ada air peluhnya sampai ke lutut, dan ada peluhnya sampai ke peha, ada air peluhnya sampai ke pinggang, ada yang peluhnya sampai ke mulut, dan ada yang peluhnya menenggelamkan serta tangannya memukul di atas kepala sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim. Sampai begitu, nak katakan ujian pertama, ujian pertama, nak katakan gambaran pertama keadaan manusia tersebut bila mana sampai daripada mahsyar, digambarkan dengan keadaan peluh itu. Daripada Al-Hakim kata daripada muka lali sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, sampai perut, sampai dada, sampai pini, sampailah kepada telinga, sampaikan menepuk-nepuk kepala sebabkan keadaan ketidakstabilan bila mana berada pada mahsyar, keadaan panas dan keadaan peluh yang banyak keluar. Syekh Muhammad bin Saleh mengatakan bahawa pada hari kiamat kelak tatkala manusia dikumpulkan di pada mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah matahari terik, tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, nescaya mereka tidak mampu melakukannya. Bahkan mereka akan binasa. Ini gambarannya lah. Gambaran kita ni dibangkitkan dalam keadaan kita ni lebih kuat daripada mahsyar. Sebab bila mana kita dibangkitkan nanti, tak ada dah tempoh mati, tak ada dah. Tempoh sakit tak ada dah. Tempoh mana kita akan menerima apa-apa yang kita buat atas dunia itu, ketika itulah kita akan melihat, kita akan tengoklah ganjarannya. Kalau banyak buat baik, dapatlah kebaikan, dapatlah kesenangan, dapat kemudahan di akhirat. Daripada mahsyar mulalah, pada mahsyar sampailah destinasi seterusnya tu. Kalau tidak, kita akan mengharungi beberapa perkara-perkara yang lain. Okay? Jadi keadaan dia tu, kalaulah kita ni atas dunia hari ni 50 hari kita berdiri lah, ataupun contohlah tak payah 50 hari, lama sangat, seharian kita berdiri tengah panas, tanpa makan, tanpa minum, agak-agak tahan ke badan kita ni, tak tahan. Saya mengaku diri saya pun tak tahan lah. Kalau seharian ketika berpuasa lah tu hari ni, tiba-tiba keluar pakai baju yang paling nipis, seluar paling nipis, duduk kat luar tengah panas, duduk di tengah panas. Saya rasa tak sampai tengah hari, lepas 2 jam pun dah kolaps lah. Dan kata itu atas dunia, tetapi di akhirat, di pada mahsyar, badan kita lebih tahan untuk menerima apa-apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu-ibu ayah yang Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita melihat kepada keadaan ini, maka ada beberapa perkara keadaan yang kita kena tengok. Bahawa tadi kita telah lihat bahawa hamparan tanah putih di pada mahsyar, kemudian manusia akan tenggelam di lautan keringat, dan juga manusia akan dipecahkan, dibahagi kepada 3 kelompok. Kelompok macam mana pula tu? Okey, berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia akan dibangkitkan 3 kelompok. Yang pertamanya ada kelompok yang keadaan senang dan merasa ketakutan, iaitu ada 2 orang yang menunggangi 1 unta.
Ada 3 orang yang menunggangi satu unta. Ada 4 orang yang naik unta, menunggangi unta. Satu unta. Bahkan ada 10 orang yang menunggangi satu unta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata pada pagi dan pada petang hari. Bermaksud pada masyar nanti ada manusia ni akan bergerak berdasarkan amalan-amalan masing-masing. Okay, ada yang naik unta, ada yang berjalan kaki dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan apa-apa amalan yang telah kita selama atas dunia ini. Okay, itu kelompok-kelompok. Nabi bagi tahulah gambaran kelompok tu. Kalau satu unta naik 2 orang tu, itu maksudnya selesa lah. Nak 3 orang tu agak sempit sikit macam kita lah kereta. Kalau kita naik kereta, satu kereta 2 orang, okay, selesa lah. Tapi kalau satu kereta naik sampai 7 orang, 8 orang, sempit sangat kereta tu. Gambarkan keadaan kita ni Allah sempitkan di pada masyarakat kelab. Kemudian keadaan kita tadi kita tengok hamparan putih, matahari dekat kepala, banjir semua sekali. Dan gambarannya di pada masyarakat semua manusia dalam keadaan telanjang. Tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Jadi kita berpeluh itu dekat keadaan telanjang, semua tak ada pakaian. Cuma gambarannya adalah bila mana Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhatan. Maksud tidak berkhatan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, wanita-wanita dan laki-laki semua saling melihat antara satu sama lain ke? Beliau menjawab, baginda menjawab, wahai Aisyah, permasalahan lebih sulit daripada saling melihat antara satu sama lain. Aisyah bertanya pada Rasulullah, jadi bila mana dibangkitkan dekat telanjang semua ni, jadi wanita lelaki sama, berada pada tempat yang sama, jadi mereka saling melihat ke sebab bertelanjang? Tak. Ketika tak ada dah fikir dah kata, nak tengok aku tengok kau, tak ada lah. Sebab masalah utamanya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak menerima amalan kita. Itu paling besar. Bukan nak fikir nak tengok orang, tak ada lah. Tak ada lah. Sebab kalau kita lihat orang pergi buat tawaf kat Masjidil Haram kan bercampur laki perempuan. Tak ada fikir dah mana nak fikir nak tengok aurat orang, nak sentuh wanita. Tak ada. Ibadah kita je, fikir ibadah kita. Bagi saya ibadah kita je tawaf tu. Itu ketika atas dunia. Ini ketika mana berada di pada masyar ini, dan kadang telanjang, memang tak fikir apa-apa. Yang kita fikir bahawa apakah amalan kita itu, yang kita buat atas dunia itu, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita bangkit dalam keadaan tanpa pakaian, maka tak akan terfikir nak tengok aurat orang lain dan sebagainya. Tak ada lah. Tak ada. Tak fikir sampai gitulah. Nafsu kita tak ada lah ketika itu. Sebab kita nak fikir amalan kita sahaja. Okay? Dan sebagaimana hadis pertama kita beritahu tadi, iaitu syafaat bagi Nabi SAW. Keadaan di mana, iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia, mereka berkata, sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia mampu meringankan penderitaan kita di tempat kita ini, maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Maksud ketika di pada masyarakat itu kan panas dan sebagainya, maka mereka memohon syafaat. Maka syafaat berjumpalah dengan Nabi Adam AS. Maka berjumpa dengan Nabi Adam AS. Jadi mohon syafaat daripada Nabi Adam. Engkaulah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dengan tangannya dan ditiupkan roh kepadanya, dan dia perintahkan pada malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Yang Adam menjawab, di sini bukanlah tempatku untuk meringankan kamu. Adam lalu menyebutkan kesalahannya dan berkata, datangilah Nuh, rasul pertama yang Allah utus. Maka mereka bertemu Nabi Nuh. Manusia pergi jumpa Nabi Adam, mohon syafaat. Maka Nabi Adam kata, tak boleh, aku ni manusia buat dosa. Jadi tak layak untuk bagi syafaat, untuk layak mohon syafaat, mohon ringankan keadaan kita di pada masyarakat ni. Kamu berjumpalah dengan Nabi Nuh. Maka berjumpa dengan Nabi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukanlah tempatku untuk memberi pertolongan. Kemudian Nuh menyebut kesalahannya dan berkata, pergilah kamu kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kasihnya. Pergi jumpa Nabi Ibrahim, kekasih Allah itu. Maka mereka pun pergi jumpalah Nabi Ibrahim, tapi juga berkata, di sini bukanlah tempatku untuk meringankan kamu. Dan ia menyebut kesalahannya. Kemudian berkata, pergilah kamu kepada Musa yang Allah telah mengajaknya berbicara. Pergilah jumpa Nabi Musa, mudah-mudahan dapatlah dapat syafaat daripada Nabi Musa. Mereka pun pergilah mendatangi Nabi Musa. Namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kamu. Dan Musa menyebut kesalahan peribadinya, kemudian berkata, pergilah kamu kepada Nabi Isa AS. Mereka pun mendatangi Nabi Isa AS. Dan Isa juga mengatakan bahawa saya tak berhak
meringankan kamu sampai berkata, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampunan. Maka mereka pun mendatangiku dan aku minta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Kemudian ada suara memanggil-manggil, angkatlah kepada kepalamu, mintalah, kamu akan diberi utara permohonan, kamu akan didengar, mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Kemudian syafaat. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan ke dalam syurga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisal pada kali ketiga, keempat, sehingga aku tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Sedangkan Qatadah berkata dah hal ini dengan pandangan sehinggalah keabadian wajib baginya. Maka digambarkan bila mana manusia ketika di padang mahsyar itu memohon syafaat daripada Nabi Adam, tu pada Nabi Nuh, pergi kepada Musa, pergi kepada Ibrahim, kepada Musa, pada Isa, akhir sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan segala-galanya. Dipermudahkan segala-galanya kepada kita. Mohon dimudahkan, disenangkan. Yang mana selain daripada Quran lah, maksud digambarkan di sini, selain daripada Quran, tak ditahan. Kalau Quran, contohlah nak gambarkan bahawa sekiranya manusia atas dunia ini menjadikan Quran kepada dalam diri kita ni sebagai pegangan kita, sebagai teman hidup kita, maka di pada mahsyar pun akan dipermudahkan. Dalam kubur pun Quran adalah teman kita, di pada mahsyar pun Quran temankan. Selain daripada itu, Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan segala urusan-urusan hamba-hamba, sebut umat-umatnya lah, umat-umatnya digambarkan dipermudahkan segala urusan tersebut. Jadi di sini digambarkan kepada kita keadaan pada masa tersebut, walaupun keadaan perlu dan sebagainya, maka di situ ada pertolongan. Masih ada pertolongan. Pertolongan itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini ni, kita kenapalah kita suka sangat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bagi peluang kepada kita ketika mana kita berada bulan Ramadan ini, kita sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, kita melazimi selawat kepada Nabi SAW, maka teruskanlah selawat itu. Kerana mudah-mudahan mudah untuk kita mendapat syafaat dari Nabi SAW. Yang keduanya, sebagaimana dinyatakan, iaitu Quran juga akan beri syafaat kepada kita. Kita ni jadi peneman, Quran jadi peneman kepada dalam kubur lagi. Maka janganlah kita sia-siakan ruang-ruang di bulan Ramadan ini daripada kita ni dahulunya dah lihat dan nak baca Quran. Maka masuk bulan Ramadan lagi lihat. Maka tukar-tukarlah keadaan tersebut untuk kita melazimi lidah kita untuk membaca Al-Quran. Dan saya yakin sahabat-sahabat kita Quran memang sentiasa melazimi lidah kita untuk membaca Quran. Maka bila mana kita melazimi baca Quran dan sebagainya, insya-Allah Quran itu bukan setakat menemani kita dalam kubur, bahkan juga memberi syafaat kita di Yaumul Mahsyar kelak, dipermudahkan urusan di sana. Maka itulah antara perkara-perkara yang pertama bila mana kita dibangkitkan daripada kubur. Bila bangkit daripada kubur, sampailah kita daripada mahsyar, kerana putih, tempat tersebut tanah putih dan sebagainya. Ketika itu matahari 1 mil, 1.3 kilometer daripada kepala kita, mula-mula peluh, keluar terlalu banyak. Dan ketika itulah manusia mula memohon syafaat daripada para anbiya. Dan keseluruhan para anbiya memberikan syafaat itu, memberikan tugas itu kepada Nabi SAW. Kerana Nabi ini dosa awal dan akhir tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita dipermudahkan urusan kita. Tapi syaratnya adalah atas dunia ini sentiasa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, sentiasa baca Quran, maka kita akan dipermudahkan segala urusan kita. Maka kalau kita atas dunia ni tak buat perkara-perkara yang sedemikian, maka bagaimana kita nak terselamat di pada mahsyar kelak? Bagaimana kita nak rasa lebih tenang di pada mahsyar kelak? Bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada berada dalam kelompok-kelompok yang Nabi kata kelompok-kelompok yang ramai, kelompok yang banyak peluang sebagainya. Jadi kita nak pastikan amal ibadah kita adalah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita, amal ibadah yang Allah terima semua sekali, doa kita Allah terima semua sekali, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita khususnya bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Ainun. Okey, baik. Kita buka soalan bagi yang nak bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak bertanya pasal masa hari kebangkitan di akhirat nanti. Ketika dibangkitkan kita semua tak berbaju kan? Adakah termasuk orang-orang yang beriman sama juga? Ya, betul. Semua sekali, para anbiya pun sama. Para anbiya pun tidak mula bangkit itu tanpa pakaian, tetapi macam Nabi SAW semua sekali dengan Nabi Ibrahim semua sekali itu akan dipakaikan pakaian lah. Dibangkitkan tanpa pakaian dan akan dipakaikan pakaian. Tapi orang lain tu, ulama ke siapa ke, memang semua tanpa pakaian. Sebagaimana hadis daripada Nabi SAW, pertanyaan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa memang kita ni tak segan-segan ke? Semua keadaan telanjang atau pakaian ni? Tak ada. Ketika itu tak ada fikir dah semua tu. Kerana apa yang difikirkan oleh semua manusia adalah nak bawa amalan ni. Amalan kita bawa ni. Tak fikir dah apa orang, hal-hal orang tu tak fikir dah. Fikir diri sendiri semua sekali. Itu jawapan yang saya insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Dan ada yang bertanya, Ustaz, para Fiza bertanya, Ustaz guna kitab apa ya? Tadi yang soalan yang saya jawab tadi tu. Kitab yang saya pakai tu di antaranya beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal ehwal hari kiamat lah. Ataupun kalau kita nak rujuk tentang kitab At-Tazkirah oleh Imam Qutubi pun ada menyebut perkara yang sama. Dan kalau nak lihat penulisan ringkas, boleh merujuk kepada penulisan-penulisan daripada Sahabat Fadilah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pun ada tulis perkara yang sama. Dan kalau ringkasan daripada tulisan saya pun ada saya letakkan dalam Harian Metro dan sebagainya. Itu ringkasan-ringkasan daripada penulisan-penulisan para ulama tentang hal ehwal pada mahsyar dan sebagainya. Kalau nak pergi secara mendalam, nak ditikan tentang satu-satu, boleh rujuk kepada antaranya iaitu kitab daripada daripada Imam Qutubi, Tazkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Itu jelas satu tentang bagaimana satu step bagaimana keadaan di pada masyarakat dan sebagainya. Itu lebih detail lah. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok itu lebih baiklah. Itu telah ditermikan dan telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya rasa yakin dah ada lah kitab tersebut untuk mudah kita faham tentang selebih hal ehwal hari kiamat insya-Allah. Okey, ada soalan lain-lain? Silakan. Rasanya dah tak ada soalan, Ustaz, semua dah jelas. Baik. Okey, baik, kita alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas kesudian berkongsi ilmu serta pencerahan cukup jelas itu topik yang pada mahsyar ini. Sebagaimana firman Allah SWT surah An-Nabiya ayat 17 hingga 18, sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, iaitu pada hari, yakni ketika sangkakala ditiup, maka kamu datang secara berkumpulan, itu ketika ke padang mahsyar nanti. Dan itulah antara kehebatan hari kebangkitan, dan semoga ia memberi sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada penaja sudi menaja slot program ini, dan juga terima kasih kepada para jemaah duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis program ini. Dan teruskanlah pada pukul 9 nanti untuk sesi tadabbur surah Al-Hashr bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri. Dan Ustaz, bagaimana kami ini, silakan Ustaz untuk menutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Inun. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Dan kita tangguh perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya.